Hai, Assalamualaikum. Hari ni aku nak bagi tips macam mana nak pergi ke konsert untuk orang yang boleh katakan yang belum pernah ada pengalaman pergi ke konsert. So, first thing first, kalau macam konsert K-pop yang biasa kita orang pergi, macam aku pergilah. Okay, yang pertama sekali, barang yang paling penting adalah backpack lah. Backpack sebab boleh isi air, boleh isi barang-barang macam light stick. Macam ni, ni light stick. Okay, lepas tu boleh lah bawa barang-barang lain tak dalam bag. So light stick korang kena standby extra battery. In case kalau battery double A, tengok pada double A pula, triple A, yang battery 3A yang kecil tu, kena standby battery tu. 3 biji atau 2 biji battery, tengok pada light stick. Kalau ada barang-barang lain macam power bank, mesti wajib. Itu benda wajib. Pergi konsert tak ada power bank, mati weh. Bateri korang handphone kalau jenis yang bateri yang jenis cepat habis, better bawa satu atau dua power bank lah. Kalau ada bateri satu pun dah cukup dah sebenarnya. Dengan USB, either type C ke iPhone ke Android biasa, better bawa 3-in-1 lah. Yang USB 3-in-1 tu, so korang boleh share dengan kawan-kawan korang. Boleh share dengan kawan-kawan korang. Bila korang bila power bank kau tak ada bateri, kau boleh share dengan kawan kau yang ada power bank yang ada bateri dia lagi besar lah, macam 10,000 ke atas lah. Aku galakkan lah. So air mineral memang kena standby. So benda-benda wajib tu kena lah. Light stick, bag, lepas tu bateri. Yang ni kalau yang duduk rock zone, yang standing punya, kalau orang 160 ke bawah, better aku tak suggest lah duduk rock zone sebab takkan nampak kecuali kau duduk depan, kau ambil batch 1 atau batch 2, okay. Tapi kalau kau dapat batch belakang-belakang rock zone, good luck lah, aku boleh cakap. Memang takkan nampak untuk orang pendek. So kalau orang-orang pendek 160 ke atas, aku galakkan korang pakai sport shoes yang ada, yang boleh tinggikan korang. Macam contoh yang kita tahu, yang ada span air lah, lagi better. Sebab dia ada span air yang boleh korang, kaki korang takkan sakit. Dan korang boleh korang boleh diri lebih lama lah. Sebab konsert biasanya memang akan lama, akan 2-3 jam. So ni pengalaman aku dah pergi semua konsert. Boleh katakan aku dah boleh pergi 49 konsert dekat Malaysia. Semua zone aku dah merasa, daripada paling murah Cat 5, Cat 4, Cat 3, Cat 2, Cat 1, Rock Zone, VIP, semua aku dah rasa. Kalau nak baloi, tengok pada venue tu. Kalau macam Axiata Arena, kalau yang baloi sebenarnya Rock Zone lah, sebab korang boleh nampak lagi depan. Tapi kalau yang nak lebih baloi, nak seating punya, better ambil Cat 1 atau VIP lah, yang duduk dekat belah tepi, belah bawah. Tapi kalau nak ambil Cat 1 pun okey juga sebenarnya. Cat 1 pun tak adalah mahal sangat. Kalau korang nak pergi dalam 400 lebih, 300 lebih saja boleh dapat dah. Tengok pada konsert lah. Kalau pergi konsert BTS memang takkan dapat harga 300-400 tu Cat 1. Serius. So kalau macam kita pun tahu K-pop memang dekat Malaysia ni memang dah tengah banyak. Macam aku dah pergi Seventeen, dah pergi One One, dah pergi Big Bang, dah pergi DNE, Super Junior, dah pergi Twice aku duduk Cat 3. Cat 3 apa, sebab belum mampu pergi nak duduk bawah waktu tu. Buat cari tiket pun last minute. So pandai-pandai lah. Nak cari Rock Zone memang tak dapat lah waktu tu. So aku pun cari tiket dan aku masuk lah. Aku yang ni, kalau macam orang yang first time pergi, aku nasihat jangan buat pergi konsert cari tiket last minute. Jangan buat hal. Kalau kena macam konsert-konsert yang solo, macam contoh Kang Daniel ke, Lee Seung Gi ke, ada harapan tau untuk korang dapat tiket free. So macam dekat aku pergi konsert Kang Daniel,
Macam aku pergi pengalaman aku pergi konsert kali ni, aku dapat free, orang bagi tiket free kat luar. Orang bagi tiket free kat luar macam orang bagi freebies je. Faham tak? Dia bagi tiket tu macam apa? Aku cakap dalam hati, tiket ni harga 400 lebih, tapi orang bagi free je. So pengalaman tu memang aku dah merasa tiket yang paling mahal aku pernah rasa, tiket paling murah pun aku pernah rasa. Macam-macam lah pengalaman aku lagi. So kalau macam ada orang yang nak pergi ke konsert ke, so nasihat aku boleh nak pergi konsert. Tapi kalau yang macam underage punya tips ni, aku nasihatkan korang pergi dengan orang yang ni, pergi dengan cousin korang ke, pergi dengan orang yang lebih tua lah, supaya korang safety korang lebih terjaga lah. Pergi dengan cousin ke, pergi dengan adik-beradik ke, yang abang ke, kakak ke. So senang dia kita kita dapat enjoy the concert dengan adik-beradik kita, dapat ataupun dengan cousin-cousin kita. Macam aku dulu 2012 sampai 2017 aku pergi, sepanjang aku pergi konsert aku tak pergi seorang-seorang weh. Aku pergi dengan semua pergi dengan sepupu aku, dengan kakak sepupu aku tu lah. Dia yang gila ekstrim K-pop. So aku dah K-wave aku dah rasa. Mama 2015 aku pergi dengan family aku, dengan mak ayah aku. Sebab aku dapat tiket waktu tu, harga pun boleh tahan juga mahal dia. So kalau nak cari tiket ni kena korang kena pandai lah, kena pandai cari. Memang kena pandai cari. So dekat sini aku boleh nasihatkan kepada peminat-peminat K-pop yang belum pernah pergi konsert, ataupun yang baru nak pergi konsert ke lepas ni, lepas PKP ni, kalau ada konsert kita boleh pergi. So aku boleh cakap, so kena, dan korang kena standby duit poket banyak-banyak lah, nasihat aku. Sebab dekat konsert ni godaan iman tu lagi kuat tau. Aku rasa godaan iman tu lagi kuat kot rasanya. Sebab barang-barang K-pop kat sana semua murah-murah. Light stick semua jatuh harga, official, unofficial semua jatuh harga. Daripada memang harga asal 210 turun 180. Kebanyakannya harga light stick daripada 180 ataupun 210. Itu official punya light stick punya harga. Kalau dekat official store, dekat biasanya the official store ni dia duduk store dia duduk dekat depan, either depan pintu Rockzone, dia duduk depan pintu Rockzone atau sebagainya. Kalau macam aku, pengalaman aku belum aku dah 4 kali merasa beli barang official dekat official store. Queue dia weh, kau queue dia 5 jam kau betul boleh sampai. So nasihat aku, pakai sport shoes lah better. Lepas tu baju hujan kena standby. Sebab biasanya, kalau hari konsert biasanya akan ada hujannya, confirm aku boleh cakap. Tak pernah konsert tak hujan. So baju hujan tu pun penting. So poncho memang kena standby. Baju hujan, benda-benda barang penting lah, macam baju hujan tu semua kena standby lah. Sebab boleh dikatakan majoriti yang aku pergi konsert semua hujan, tak pernah yang tak hujan. Serius. Sebab aku pernah dapat pengalaman aku sendiri, tengah konsert tu hujan, tapi hujan tak ada lebat. Itu waktu tu konsert Big Band dekat Stadium Merdeka. Waktu kat Stadium Merdeka ada banyak kali konsert hujan. So faham lah, Stadium Merdeka tu dah terbuka. Fikir sendiri dah lah, macam mana kita orang K-popers hadap hujan dengan konsert semua. So nasihat aku, kalau siapa-siapa yang belum pernah pergi ke konsert, ni lah tips dia yang aku boleh bagi. Kalau ada apa-apa pertanyaan, boleh drop komen kat bawah. Dan jangan lupa like dan subscribe kalau rasa video ni best. Kalau rasa ada apa yang lagi konten yang korang nak aku buat pasal K-pop, boleh drop komen kat bawah. Okay, bye. Thank you.